Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan kita ada dua tetamu hebat sebenarnya yang akan bercakap atau berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini. Tetapi kedua-dua tetamu untuk Ruang Bicara hari ini akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Jadi mereka tidak ada bersama saya di studio. Apapun, kita harap semuanya akan berjalan dengan lancar. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah pernodakah integriti. Ini satu topik yang macam saya katakan cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Baik, dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, yang merupakan Profesor Undang-Undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan Prof juga merupakan Pesuruhjaya Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan ataupun EAIC. Assalamualaikum, Prof. Kabar? Baik, Prof sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, kita ada seorang lagi tetamu sebenarnya, iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Mohan, yang merupakan Presiden Transparency International Malaysia ataupun TIM. Jadi Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami sekali lagi dalam Ruang Bicara ini. Dan macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa apa yang sedang berlaku ketika ini. Dan mungkin juga saya difahamkan kita juga memberi peluang kepada anda yang sedang bersama kami untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat atau bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Jadi dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, barangkali menarik jugalah kalau kita mulakan dulu dengan berbahagia Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal. Kita bercakap tentang ternodakah integriti, Prof. Pandangan Prof sendiri, bila kita bercakap tentang integriti, kefahaman masyarakat, kefahaman rakyat Malaysia setakat ini, Prof, apakah ianya berada pada tahap yang sewajarnya? Soalan yang saya rasa sukar untuk kita memberi satu pandangan secara menyeluruh lah. Tapi kalau kita lihat secara amnya dan bandingkan dengan apa yang kita lihat dari negara-negara lain, saya rasa standard integriti negara kita ini bukanlah teruk, ya. Memang bagus sebenarnya. Dan kalau kita lihat secara keseluruhannya dari berbagai aspek lah, termasuklah dari aspek kawalan integriti, dari aspek dari aspek kesalahan-kesalahan jenayah, semua itu saya rasa berada dalam tahap yang kita boleh kawal. Jadi kalau kita cakap tentang integriti itu, kita selalu bertanya apakah integriti? Dan sering orang berkata bahawa integriti itu adalah moral dan etika yang tertinggi. Sebenarnya tidak ada satu kayuh mengukur yang jelas untuk mengukur integriti itu. Tapi yang pentingnya lah, integriti itu adalah tahap yang tertinggi. Seorang dari segi etika dan moral. Dan kita masukkanlah elemen-elemen lain, amanah, telus, patuh pada peraturan dan undang-undang. Kalau kita tengok CPI itu, mungkin Dr. Muhammad akan menerangkan itu dengan lebih jelas lagi nanti. Kita tahu bahawa kita bukanlah dalam negara yang paling terbaik dalam CPI. Tapi tidak bermakna bahawa integriti secara keseluruhannya telah merudum, tidak sama sekali. Namun dalam keadaan tertentu kita masih lagi perlu memperbaiki pelbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari kita, dari segi manajemen, dari segi pengurusan, dari segi tata cara, tata susila dan sebagainya, masih lagi menjadi isu yang selalu dibincangkan. Dan malam ini pun kita akan membincangkan isu tentang integriti juga, khususnya dari perspektif dari perspektif badan-badan pelaksana undang-undang, enforcement agencies, khususnya SPRM, PDRM dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat Prof, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Dr. Muhammad, kalau kita melihat dengan perkembangan terkini, apa yang berlaku kebelakangan ini, terutamanya yang melibatkan enforcement agencies seperti apa yang
yang Prof sebut. Apakah Prof melihat bahawa ianya seolah-olah menunjukkan satu tanda-tanda yang agak membimbangkan kita sebenarnya bila kita bercakap tentang integriti itu secara amnya, Prof? Pandangan saya ialah dalam keadaan di mana ada berlaku kes-kes besar, ya. Jadi tumpuan secara keseluruhannya kepada kes-kes tersebut seolah-olah hanya kes itu saja yang ada, dan ia menjadikan dia seolah-olah negara kita ini penuh dengan masalah-masalah yang dilakukan oleh penjawat awam misalnya di agensi-agensi penguatkuasaan, ya. Tapi kalau saya lihat dari perspektif misalnya sebagai Pesuruhjaya EAIC, ada kes tapi tidaklah banyak kes yang dianggap sebagai kes yang melanggar integriti, ya. Kalau ada pun kes-kes yang kami lah EAIC yang dilaksanakan ialah kes-kes salah laku yang kecil-kecil, dan dari maknanya dalam konteks bahawa kita melihat satu kesalahan itu besar apabila ia diberi publicity yang luas. Sejak 2-3 bulan ini misalnya SPRM mempunyai beberapa kes yang menjadikan ia satu tumpuan yang besar, dan seolah-olah ia menunjukkan masalah integriti di kalangan institusi pelaksana undang-undang ini sangat berat. Saya rasa tidak. Kerana kita tidak boleh membuat satu kesimpulan kerana ada beberapa kes besar, maka secara amnya sweeping statement lah mengatakan bahawa kita ada bermasalah besar dari segi integriti secara keseluruhan. Okey, menarik. Baik, kita juga ingin dapatkan pandangan daripada yang berbahagia Dr. Mamat Mohan selaku Presiden Transparency International Malaysia. Dan Doktor, kita pernah bercakap tentang isu ini sebenarnya, dan kita mendapat pelbagai pandangan, pelbagai persepsi daripada masyarakat bila kita bercakap tentang integriti, berlandaskan daripada apa yang disebut oleh Prof Dr. Nik Ahmad tadi. Apakah Doktor bersetuju bahawa bila kita bercakap tentang masalah integriti di negara kita ini, terutamanya di kalangan penjawat awam dan sebagainya, masih lagi sebenarnya berada pada situasi yang tak tahulah kalau boleh digunakan istilah membimbangkan ataupun masih lagi dalam situasi terkawal. Doktor? Okey, terima kasih. Dan pandangan saya ialah isu integriti kita lihat dia secara keseluruhan. Kita jangan tumpukan pada pejabat awam saja. Kita kena lihat secara keseluruhan, dari mula orang pemuda atau dari sekolah dan sampai ke dewasa. Okay? Nah, pertama saya nak sebut pasal berkenaan dengan pejabat awam. Di dalam sektor awam ramai kebanyakan pegawai penjawat awam memang dia buat kerja dengan baik, committed, dan moral compass dia berintegriti tinggi dan sebagainya. Tetapi oleh kerana beberapa insiden-insiden yang berlaku dalam agensi-agensi tertentu merosakkan nama baik penjawat awam. Dan juga dari CPI Corruption Perception Index, dia mengukur rasuah di dalam sektor awam. Jadi bila kita tengok dari skor yang Malaysia mencapai, kalau kita banding dari 2012 sampai 2020, skor kita di bawah 50, di atas 50 sampai 53, 51 begitu sahaja. Jadi artinya kita masih dalam secara purata dalam average of 50 sahaja. Okay? So kita tak semestinya to say that bangga dengan skor ini, kita masih average sahaja. Dan satu lagi insiden yang saya nak bangkitkan yang menyebabkan persepsi negatif terhadap penjawat awam ialah kes-kes yang timbul. Walaupun kes itu 1-2 kes. Contohnya immigration, di mana tanpa kawalan mereka diberi pasport untuk masuk atau melanjutkan berhidup di Malaysia walaupun tempoh dia bertamat, contohnya. Ataupun dalam kes SPRM baru-baru ini, di mana 6 juta US dollar hilang dan digantikan dengan counterfeit US dollar. Jadi perkara-perkara ini, although 1 or 2 insiden yang 1-2 pegawai yang terlibat, tapi persepsi masyarakat menjadi amat negatif. Itu sebab dalam CPI mereka yang memberi markah atau memberi feedback dalam survei ini, siapa dia? Mereka ialah eksekutif dan orang-orang bisnes dan yang pelabur-pelabur yang berada di negara kita ni. Jadi persepsi mereka ini berpendidikan, mereka tahu apa yang berlaku, social media,
media sosial, dengan newspaper dan sebagainya. Jadi bila insiden-insiden ini berlaku, persepsi mereka mesti negatif. Jadi saya mungkin berpendapat lain sedikit dengan Prof. Tetapi apa yang saya bimbang sangat ialah di peringkat pemuda-pemuda sekarang, bila berkata pasal integriti, tak semesti rasuah. Integriti itu secara overall. Contohnya dekat traffic light, banyak kita tengok budak-budak, anak-anak kita Grab dengan Foodpanda, walaupun mereka cari rezeki. Kita doa, kita order makan kita doa mereka sampai dengan selamat. Tapi saya sedih tiap kali berhenti dekat traffic light, mereka tak patuh pada lampu merah. Jadi itu isu integriti. Jadi saya bimbang sangat pasal isu integriti ini. Jadi walaupun saya tidak anggap kita sampai ke state fail state begitu, tapi tanda-tanda menunjukkan kita di arah yang tidak betul. Itu yang membimbangkan saya. Jadi banyak kita perlu berusaha untuk memperbaiki situasi. Itu pandangan saya. Okey, saya nak petik daripada apa yang Dr. Muhammad Mohan sebut. Barangkali Prof. Dr. Nick Mat Kamal, kita petik daripada apa yang disebut oleh Dr. Muhammad Mohan. Dia mengatakan bahawa kita seolah-olah sedang menuju ke arah sesuatu yang membimbangkan sebenarnya bila kita bercakap tentang isu integriti dan persepsi yang dimainkan di kalangan rakyat Malaysia sendiri dengan apa yang telah pun berlaku, apa yang disebarkan dalam media dan sebagainya, seolah-olah memberi satu gambaran bahawa kalau perkara seperti ini tidak diberi satu perhatian ataupun kawalan yang lebih ketat, mungkin ianya akan mengakibatkan sesuatu apa yang disebut oleh Dr. Muhammad tadi, ke arah sesuatu yang membimbangkan kita. Jadi pandangan Prof sendiri, apakah masih lagi sebenarnya terlalu banyak kelompongan yang ada bila kita bercakap tentang mengawal, mewujudkan integriti di kalangan rakyat Malaysia ini sebenarnya, Prof? Okey, dari aspek kalau kita bercakap dari aspek integriti secara keseluruhannya, seperti yang kata Dr. Muhammad tadi, integriti itu hanya tidak tertakluk hanya di kalangan penjawat awam. Maka kita lihat integriti secara meluas. Contoh yang dibawa oleh Dr. Muhammad itu memang jelaslah isu tentang integriti di jalan raya itu memang mempunyai masalah juga, kerana kita lihat bahawa mereka atau yang melakukan kesalahan itu tidak hormat dengan peraturan jalan raya. Jadi adakah ini satu indikasi ataupun satu satu mewujudkan satu perspektif bahawa kita menghala ke arah kemusnahan dari segi integriti? Saya pasti bahawa isu itu kecil bagi setengah orang, namun kita perlu melihatnya secara lebih besar, kerana kalaulah hari ini rakyat Malaysia tidak patuh kepada undang-undang jalan raya dan tidak menghiraukan lampu merah, hijau dan lampu kuning itu, maka mungkin pada masa akan datang nanti lebih besar lagi masalah integriti yang akan timbul. Jadi maknanya setiap isu yang timbul itu perlu kita tackle, kita perlu menghadapi dengan cara yang terbaik, secara pembelajaran misalnya. Itu satu cara pendekatan yang paling mudah dan yang paling selesa sebenarnya, kerana kita mempunyai pelajar-pelajar yang bermula dari sekolah rendah hinggalah mereka ke universiti, dan ada yang mereka tidak sampai ke universiti dan tamat di peringkat tingkatan 3 atau tingkatan 5. Jadi dalam konteks ini kesedaran tentang integriti itu perlu ditanamkan sejak daripada awal lagi. Sebab itulah kalau kita tanya anak-anak kita yang di sekolah tadika misalnya ataupun di sekolah rendah, sebenarnya mereka telah diterapkan dengan isu integriti itu, cakap benar misalnya, memohon untuk kebenaran pada cikgu untuk keluar ke tandas, untuk pergi ke klinik misalnya ketika dalam kelas. Itu adalah aspek-aspek kecil tentang integriti yang kalau kita semat dan kita nurturekan pada pelajar-pelajar ini, insya-Allah saya rasa mereka akan terus rapat dalam diri mereka, dalam hati mereka, dan mengamalkan secara keseluruhan sepanjang mereka hidup dan mereka dewasa. Namun apabila berlaku pengaruh dari luar, apabila mereka tidak lagi belajar dan mereka tidak lagi bersama-sama dengan satu ruang lingkup yang teratur dan berkawan dengan elemen-elemen yang tidak wajar, maka wujud masalah dipanggil sebagai breach of integrity ini, dan ini yang membimbangkan. Jadi maknanya kalau kita rujuk kepada kata-kata
bahawa kita jaga kita, maka kita jaga kita itu perlu dilihat berbagai pelbagai perspektif. Kita jaga kita atas dasar bahawa untuk memastikan bahawa orang di sekeliling kita taat pada undang, patuh pada undang, itu adalah perkara yang baik. Tapi kalau kita jaga kita dalam konteks yang negatif, ya, misalnya kita jaga kita untuk melindungi mereka dari ditahan oleh pihak berkuasa, itu adalah satu konsep yang salah. Jadi maknanya apa yang perlu kita lihat secara keseluruhan ialah pendekatan pembelajaran itu penting. Educational educational approach itu penting. Namun setakat mana kita boleh mengajar seorang itu apabila mereka telah dewasa, ya? Jadi kempen sebenarnya boleh dilaksanakan oleh kerajaan melalui media dan sebagainya, namun setakat mana ia akan sampai kepada hati nurani seseorang itu yang perlu kita lihat secara keseluruhan. Okey, kita akan dapatkan lagi pandangan Prof dan juga Dr. Muhammad, tapi saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian kita ketika ini. Dr. Muzaffar, saya difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syakawi, boleh dengar suara? Boleh, jelas. Sihat Syakawi, ya? Alhamdulillah. Okey, very interesting topik juga malam ni, mengenai isu integriti, ya? Ya. Okey lah, tapi saya nak ulas sikit lah tentang soalan tu. Sebab saya dengar daripada awal sampai sekarang tadi, macam dulu juga, banyak target tu dia fokus masalah di kalangan orang bawah, Syakawi. Orang integriti, orang bawah, penjawat awam, eksekutif, businessman, orang apa driver jalan raya macam Prof cakap dia kan. Ya. Okey, dia sepatutnya dia start daripada atas, Syakawi. Pemimpin tu yang kena jadi role model tu. Kalau pemimpin tak ada integriti, bawah-bawah tu you nak buat apa-apa pun, macam Prof tadi cakap, nak buat apa pendidikan apa, it will not work forever. So dia start pada atas tu, pemimpin. So saya tak tahu kenapa masalah integriti masih berlaku lagi. Mungkin sebab susah, tak ada keberanian orang kita nak menegur orang atas ni, pemimpin top ni. Saya rasa diorang faham siapa masuk pemimpin top ni, saya nak cakap. Macam kalau saya pernah bagi example dululah kan, macam bulan Ogos saya tu kan ada siaran langsung kat TV tu, orang tu offer sesuatu, kalau you setuju sokong kami akan bagi kamu yang ini. Benda simple tu pun nobody yang dare enough to make a report lah. Saya pun dah cuba dah hantar komen kat apa tadi, tak ada siapa wartawan pun yang sudi entertain saya. Agak sedih lah. So isu dia lepas tu kita ada macam akta-akta lapuk ni, macam akta Sultan ni 1988 ni. Kalau kita tegur orang atas saja, kita pula yang kena. So isu dia sekarang nak tanya soalan lah, kalau orang ni boleh jawab siapa-siapa je lah Syakawi, ya. Susah sangat, adakah sebab susah sangat kita nak, salah satu sebab lah susah sangat kita nak memupuk integriti yang murni dalam negara ni, sebab kita ada akta lapuk ni macam akta Sultan ni yang menyusahkan kita nak tegur orang atas, dan satu lagi kurangnya semangat keberanian kita nak tegur orang atas. Atas tu penting. Itu dia dua soalan saya tanya. Harap boleh jawablah dengan berani sikit. Terima kasih, ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar. Dua soalan yang cukup menarik sebenarnya, dan kita beri peluang nanti kepada kedua-dua tetamu kita, baik Profesor Dr. Nik Ahmad ataupun Dr. Muhammad Mohan, untuk menjawab persoalan yang anda bangkitkan. Saya percaya mereka boleh menjawab persoalan yang anda sentuh itu. Tapi apapun, kita akan berehat dulu buat seketika, dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara ini. Dan jangan lupa, dua talian itu masih kami buka kepada anda, iaitu di 0326979767, 0326979768. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap ternodakah integriti. Tadi ada persoalan yang cukup menarik juga dibangkitkan oleh pemanggil kita, iaitu Dr. Muzaffar. Dan barangkali saya percaya Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal juga telah pun mendengar isu ataupun persoalan dan juga soalan-soalan yang dibangkitkan oleh Dr. Muzaffar. Jadi mungkin saya kira Prof. Dr. Nik Ahmad boleh memberi respon, dan nanti pun kita juga dapatkan pandangan daripada Dr. Muhammad Mohan berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh Dr. Muzaffar. Silakan, Prof. Baik, soalannya jelas tentang isu bahawa integriti ini sebenarnya tidak hanya
terikat kepada integriti orang bawahan, penjawat awam dan sebagainya. Integriti pemimpin itu juga penting. Dan saya tidak nafikan bahawa kalau kita berbincang malam ini, kita tidak akan menolak untuk membincang tentang isu integriti di kalangan pemimpin. Kerana pemimpin itu yang menjadi teraju dan menjadi petunjuk pada kita semua, kerana leading by example itu penting. Kepimpinan melalui teladan itu pentingnya, betul tak? Tapi isu tentang rakyat tidak berani mengkritik pemimpin, saya rasa tidak benar, kerana kita lihat kalau anda seorang yang gemar melihat pada sosial media, media sosial, memang banyak kritikan-kritikan yang memang pedas yang dikemukakan oleh rakyat terhadap pemimpin mereka, khususnya yang baru-baru ini apabila berlaku banjir besar di Selangor misalnya dan di negeri-negeri lain. Kita lihat bahawa kritikan-kritikan itu memang jelas, memang tidak menunjukkan bahawa telah menunjukkan bahawa rakyat tidak puas hati dengan cara dan gelagat pemimpin-pemimpin kita dalam menangani dan membantu rakyat ketika menghadapi banjir. Itu sebagai contoh saja. Tapi dalam kes-kes lain pun kita lihat banyak kritik-kritik yang begitu pedas. Kita dengar kritik ini dikemukakan di surat khabar, di media sosial banyak, dan di surat khabar juga banyak, dan di media-media elektronik juga memang banyak. Jadi kita lihat bahawa rakyat berani mengkritik, dan saya rasa kritikan itu memang kritikan yang cukup untuk menunjukkan bahawa perlu berlaku banyak perubahan kepada pemimpin. Tadi Dr. Muzaffar menyebut tentang atas khususan. Sebenarnya atas khususan itu bukanlah satu penghalang untuk mengkritik sebenarnya, kerana atas khususan itu membenarkan kritikan-kritikan yang membina. Cuma kritikan yang menghina tidak boleh. Sebab itulah perlindungan diberi kepada kerajaan, dan khususnya duli-duli yang Mahmudia Seri-Seri Paduka Baginda dan juga sultan-sultan dan raja. Memanglah tidak boleh dikritik kalaulah kritik itu secara menghina. Tetapi akta tersebut juga membenarkan kritikan secara membina kalau tujuannya untuk menerangkan berlaku kelemahan dalam pentadbiran negara, dan mengkritik kerajaan untuk tujuan tersebut. Tapi kalau mengkritik untuk menjatuhkan kerajaan, maka mungkin boleh termasuk dalam lingkungan kesalahan di bawah akta sultan, kerana walaupun akta sultan itu dikritik hebat, namun pada kadang-kadang tentu ia diperlukan untuk melindungi kerajaan, melindungi duli-duli yang Mahmudia sultan dan raja daripada kritikan-kritikan yang tidak membina, kritikan yang menghina. Itu saya rasa tujuan akta sultan tersebutlah, untuk mengelakkan sebarang peristiwa yang boleh mengugat keamanan negara. Misalnya kritikan tentang agama, kritikan tentang kaum dan bangsa lain, itu akan menimbulkan masalah pada negara kita pula. Sebab itulah masih lagi perlu akta hasutan tersebut. Namun untuk mengatakan bahawa akta hasutan itu telah menghalang kritikan terhadap pemimpin dan parti politik dan kerajaan itu sendiri, saya rasa tidak benar. Okey, baik. Kepimpinan melalui teladan seperti apa yang dilontarkan oleh Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal. Pandangan Dr. Muhammad Mohan sendiri, apakah itu sebenarnya sesuatu yang perlu juga diberi perhatian yang serius? Kepimpinan yang dilihat mungkin dalam istilah tidak begitu efisien, integritinya tidak begitu meyakinkan. Apakah itu sebenarnya dilihat oleh rakyat sebagai sesuatu yang perlu diberi perhatian yang serius sebenarnya oleh semua pihak? Dr. Mohan. Yes, dalam isu kepimpinan melalui tauladan, pemimpin memang dia perlu memainkan peranan yang penting. Dan kita sendiri boleh melihat berbanding dengan 10 tahun, 15 tahun sebelum ini, di mana pemimpin-pemimpin boleh berasa mereka seolah-olah ada penebat atau insulated, di mana mereka boleh menggunakan akta hasutan dan sebagainya untuk mendiamkan mereka. Tapi situasi dalam sistem di negara kita nampak jelas dengan generasi muda ini dan dengan adanya kekuatan media sosial dan teknologi sekarang, ramai yang berani mengkritik. Jadi semua pemimpin kena faham bila mereka nak jadi seorang pemimpin atau melibatkan diri dalam politik, mereka akan diukur oleh rakyat. Contohnya macam Prof kata tadi, waktu di banjir yang baru-baru berlaku di Selangor dan di negeri-negeri lain, jelas menunjukkan rakyat tak suka pemimpin-pemimpin mengambil masa buat seremoni dan untuk melancarkan bantuan dan sebagainya. Jadi
kita nampak dalam social media ada pemimpin rakyat berani mengkritik mereka dalam masa beberapa jam saja dalam social media. Jadi kebebasan itu ada, tetapi apa yang sebenarnya Dr. Muzaffar cerita, saya setuju dengan beliau. Di negara kita, because of isu dia budaya kita, dia Eastern culture, bukan saja di negara kita, di Korea, di Jepun dan sebagainya, di Thailand sama juga. Di mana dalam Hofstede's five dimension of culture, power distance dia tinggi di antara pihak atasan dengan pihak bawahan. Jadi dalam syarikat-syarikat juga ataupun dalam penjawat awam, pegawai-pegawai tak berani menyuarakan pendapat mereka. Ini memang kita perlu mengakui ada satu masalah, termasuk juga dalam penjawat awam. Contohnya saya bagi, sekiranya ada sesuatu projek dan ada pemimpin politik yang ingin bercampur tangan untuk dalam projek ini dan memberi komen dalam projek ini. Jadi ini menyusahkan pegawai-pegawai. Jadi sebenarnya apa yang kita perlu, pegawai-pegawai kena berani bercakap dengan pemimpin secara yang baik, nasihatkan pemimpin politik kerana kita buat macam ni, kita melanggar undang-undang dan sebagainya, dan dua-dua susah. Jadi kita nak pegawai-pegawai begini untuk bangkit dan cakap. Tetapi apa yang kita lihat dalam beberapa situasi sebelum ini, banyak pegawai-pegawai tidak membangkitkan isu ini. Mereka setuju sebab mungkin menteri meminta mereka membuat begitu. Jadi satu perubahan saya rasa akan berlaku dari apa yang saya lihat dengan generasi muda yang datang di sini dan keberanian ramai untuk mengkritik pemimpin-pemimpin dalam social media dan sebagainya. Itu satu penanda yang baik. Walaupun pemimpin tidak berapa suka dengan perkara ini, tetapi saya rasa pemimpin-pemimpin kena sedar masa sudah berubah. Kita kena berani dicabar, kerana bila kita dicabar, kita baik untuk kita supaya kita fikir dua kali sebelum kita bertindak. Jadi menarik. Baik, saya dimaafkan, kita ada seorang lagi pemanggil di talian kita sekarang ini, Datuk Gulam dari Sabah. Sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi, Datuk. Ya. Saya memang sokong sangatlah kepada topik yang dikasih. Apa yang kita tahu, bahawasanya dugaan Allah SWT itu terbukti pada tanggal pilihan raya yang lalu dan sekarang ini, bahawasanya setiap 2 tahun bertukar-tukar bagi kerajaan. So, integriti, kebaikan akan terhidang begitu terang dan nyata. Karena kalau kerajaan itu dalam 2-3 panggal, tidak akan terhidang integriti, tidak akan terbukti siapa yang betul, siapa yang salah. So, saya sokong dengan keadaan dalam tempo term pilihan yang sekarang ini, bertukar 2 tahun, tiap 2 tahun satu kerajaan, dia akan timbul siapa dia benar, siapa dia tidak benar. Integriti itu akan terhidang. So kita sokong sangat Allah, bahawasanya Allah adalah yang boleh menegur kepada dewan. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam. Itu pandangan yang dilontarkan oleh beliau. Baik, sesuatu lagi persoalan yang saya nak kongsi bersama dengan kedua-dua tetamu, bermula dengan Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud. Baik, ini pun mainan terutamanya dalam media sosial khususnya, tetapi ianya dah menjadi semacam mainan di kalangan rakyat Malaysia. Kononnya di negara kita ini, Dr. Prof seolah-olah ada dua golongan, satu yang dipanggil sebagai golongan kayangan, satu lagi dipanggil sebagai golongan marhain, dan yang selalu menjadi mangsa ini ialah golongan bawahan tadi ataupun golongan marhain ini. Tetapi golongan kayangan itu sentiasa seolah-olah dilindungi, walaupun kadang-kadang melakukan sesuatu yang mungkin boleh memberikan indikasi bahawa mereka tidak ada integriti. Sejauh mana betul ataupun tidaknya persepsi seperti ini, Prof?
Kalau kita bercakap tentang governance lah kita tidak boleh lari dari bercakap tentang integriti, kerana sebahagian daripada elemen good governance itu sendiri ialah integriti sendiri dan the rule of law, kedaulatan undang-undang. Dalam konteks antara orang kayangan dan orang marhain, saya rasa itu yang ditimbulkan ialah isu tentang semacam ada satu gap antara dua golongan ini. Perlu diingat bahawa undang-undang, kedaulatan undang-undang tidak membezakan antara golongan atas dan golongan bawahan. Wa ima golongan itu berada dalam kategori tengah-tengah itu pun tidak diambil kira namun persepsi ini wujud kerana mereka menganggap bahawa undang-undang tidak sama untuk mereka di kalangan golongan kayangan. Itu saya rasa persepsi yang biasa atas dasar bahawa ada kes-kes yang dibawa terhadap orang-orang kayangan ini tidak bergerak atau tidak langsung dijalankan atau langsung ditamatkan. Itu saya rasa menimbulkan persepsi yang tidak baiklah secara keseluruhannya. Namun kita perlu melihat kembali kepada isu tentang kedaulatan undang-undang itu sendiri, kerana undang-undang tidak membezakan antara mereka yang ada dan mereka yang tiada. The haves and the have-nots itu tak ada beza. Tetapi dalam konteks secara pendalamnya lah kita perlu lihat juga bahawa perlu ada satu kebebasan yang jelas terhadap mereka yang melaksanakan undang-undang. Kebebasan dalam konteks bahawa tidak ada pengaruh dari mana-mana pihak, golongan kayangan ataupun golongan marahin terhadap keputusan yang dibuat oleh penguatkuasaan undang-undang. Kalau adalah pengaruh itu, maka timbullah isu ini, iaitu ada gap antara golongan kayangan dan golongan marahin ini. Sebab itulah kalau kita baca rukun-rukun negara itu, kedaulatan undang-undang itu adalah sebahagian daripada rukun negara. Kita ada perlembagaan iaitu mengatakan bahawa perlembagaan ialah undang-undang yang tertinggi, dan undang-undang yang tertinggi itu telah mewujudkan mahkamah, mewujudkan parlimen, mewujudkan eksekutif, badan eksekutif, termasuklah badan-badan penguatkuasa undang-undang tersebut. Jadi sebab itulah penting untuk memastikan badan-badan penguatkuasa ini bebas dalam melaksanakan tugas mereka, tidak ada pengaruh. Maknanya tidak ada isu tentang mereka memilih bulu dalam membuat keputusan, membuat pelaksanaan undang-undang, membuat hukuman dan sebagainya. Itulah penting saya rasa untuk diterapkan nilai-nilai kedaulatan undang-undang itu kepada semua, tidak kira lah sama ada mereka itu golongan marahin ke atau golongan kayangan, kerana semua undang-undang menganggap semua itu sama di sisi undang-undang. Dan dalam konteks ini juga kita perlu melihat kenapa misalnya satu-satu pendakwaan itu tidak diteruskan dan kenapa ditarik balik, dan itu kita perlu memberi pandangan yang rasional, tidak terlalu emosi dalam menentukan satu keputusan tersebut. Dan pada masa yang sama, mereka yang mempunyai kuasa untuk menentukan sesuatu pendakwaan itu memberi penjelasan kepada rakyat kenapa satu kes itu ditarik balik, satu kes itu tidak diteruskan, dan kenapa kes ini diteruskan dan sebagainya. Dengan adanya ketelusan, transparansi bagi semua pihak, maka insya-Allah saya rasa tidak akan timbul masalah tentang mereka yang di bawah itu mengatakan bahawa undang-undang yang lain digunakan untuk pihak atasan. Okey, kita dapatkan pandangan daripada Dr. Muhammad Mohan. Ini kita cakap tentang transparansi, terutamanya dari segi penguatkuasaan undang-undang itu sendiri, Dr. Muhammad. Ada juga yang mengatakan persepsi yang bermain di luar sana bahawa kadang-kadang ini berlaku dari aspek penguatkuasaan undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan seperti apa yang sewajarnya adalah kerana ada tangan-tangan gaib pula yang menentukan sesuatu. Ini yang kita katakan bahawa ada kadang-kadang unsur-unsur politik dan sebagainya yang diterapkan dan mengakibatkan penguasaan undang-undang itu tidak dapat dilaksanakan seperti apa yang sepatutnya. Ya, saya setuju dengan Prof. Terutama sekali isu ketelusan. Ini amat penting. Tapi sebelum itu saya nak tekankan di sini. Sistem perundangan kita dan sistem kehakiman kita, alhamdulillah sampai hari ini saya masih ada kepercayaan dan pada sistem perhakiman kita, judiciary system kita masih kukuh lagi. Okey, ini satu tanda yang baik. Tetapi mungkin isu macam Syed Sarkawi berkata tadi
golongan kayangan dan marhain. Ini disebabkan baru-baru ini bila masa PKP akibat COVID-19, mereka yang melanggar SOP dan sebagainya, rakyat melihat mungkin ada hukuman dari segi 2 darjat, yang golongan kayangan ni hukuman begitu simple, dapat tidak perlu pergi penjara tapi dapat fine saja 5,000 atau sebagainya. Dan 5,000 untuk mereka tak ada masalah nak bayar. Tapi orang yang dalam yang jaga restoran tu mungkin dia kena beribu-ribu. Jadi itu jelas ada bukti ya menunjukkan rakyat marah sebab mereka menampakkan kita ada undang-undang di negara kita tetapi hukuman itu macam ada 2 darjat. Jadi saya tak salahkan perasaan rakyat begitu. Jadi saya rasa pemimpin-pemimpin dan pemerintah kena perhatikan perkara-perkara macam ini. Dan yang lagi satu saya nak ulas sedikit apa yang Prof berkata, terutama sekali dalam kes-kes di Mahkamah Profil Tinggi di mana ada kala kes-kes ditarik balik dan tidak diteruskan. Dan ini saya pernah memberi pandangan pada tahun lalu sama di mana terutama sekali bila kes-kes tidak diteruskan, pihak dari Aegis Chambers, pengguam negara perlu memberi penjelasan dalam kes-kes macam ini. Kenapa kes-kes ini? Dan saya faham kadang-kadang kes ini tidak boleh diteruskan sebab bukti yang mereka ada tidak kukuh. Tetapi rakyat biasa mereka tidak faham. Jadi perlu diberi penjelasan. Dan ini sesuatu yang saya punya rasa dan pendapat saya masih boleh diperbaiki lagi. Oleh kerana itu rakyat mendapat persepsi bahawa yang golongan kayangan ini boleh terlepas dan golongan yang marhain ini mereka akan dihukum sampai terakhir. Jadi ini persepsi yang berlaku. Jadi memang benar saya tak salahkan rakyat bila mereka berasa begitu, tetapi pihak-pihak yang terlibat itu perlu memberi penjelasan supaya persepsi ini tidak wujud. No. Okey, itu pandangan yang menarik daripada kedua-dua tetamu kita setakat ini. Dan seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika dan anda kembali semula hanya sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi tentunya Bernama TV. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang isu yang cukup penting dan relevan sebenarnya. Ternodakah integriti? Baik, saya juga nak dapat pandangan daripada yang berbahagia Profesor Dr. Nik Ahmad. Ini sesuatu yang penting jugalah Prof ya, sebagai seorang Profesor Undang-Undang dan Prof juga merupakan pesuruhjaya AIC. Apakah secara peribadi Prof berpuas hati dengan peruntukan undang-undang ataupun hukuman yang ada, termasuklah usaha-usaha untuk meningkatkan integriti dengan adanya apa yang disebut sebagai pelan anti rasuah sekarang ini, Prof? Kalau kita lihat dari perspektif penjawat awam itu, memang banyak undang-undang yang mengawal selia mereka ya. Kita tahu bahawa ada peraturan pegawai awam sendiri 1993 kalau tidak saya, dan kita juga ada Akta 605 2000 kalau tidak saya 2009 atau bagaimana ya. Kedua-duanya terpakai kepada penjawat awam di civil service dan juga di badan-badan berkanun. Dua akta tersebut tentang salah laku dan sebagainya lah, surcharge misalnya, kesalahan dalam segi aspek berseri ya. Kalau itu adalah dari segi tata laku, peraturan pegawai awam tata laku. Tapi dalam konteks rasuah memang kita ada Akta SPRM 2009 dan SPRM sendiri satu badan yang telah menjalani perubahan yang itu ketara sejak 20 tahun yang lepas ya, sejak BPA dan sebagainya, kemudian BPR dan hinggalah jadi akta sendiri, Akta SPRM dengan 5 badan pemantau. Tidak ada institusi penguasaan di Malaysia yang punya 5 badan pemantau. Jadi dalam konteks itu juga penjawat awam juga tertakluk kepada kanun kesiasaan dan undang-undang lain yang biasa memang terpakai pada semua. Jadi dalam konteks undang-undang bagi mengawal selia integriti itu sendiri, maka memang banyak.
Jadi persoalannya kenapa banyak undang-undang tapi masih lagi berlaku masalah integriti di kalangan penjawat awam. Jadi di situ kita lihat secara keseluruhan kerana integriti itu sebenarnya ada dua perspektif sebenarnya. Satu perspektif kendiri. Kalau seorang tidak mengawal dirinya sendiri dengan cara yang baik dan tidak dapat melarikan diri pada rasuah dan salah guna kuasa, maka sukarlah untuk mengawal beliau. Hanya hukuman saja yang boleh dilakukan untuk mengawal beliau. Itu pertama. Itu satu perspektif. Satu perspektif lagi ialah dari segi penguatkuasaan dan kawal selia. Itu juga penting kerana kalau tidak ada penguasaan dan kawal selia terhadap penjawat awam, maka mereka akan mudah melakukan kesalahan. Bukanlah semua, mungkin ada segelintir, tapi segelintir pun kesalahan juga. Kalau itu termasuk dalam statistik kesalahan penjawat awam, rasuah, salah guna kuasa, menerima suapan dan sebagainya. Jadi secara keseluruhannya saya pasti bahawa undang-undang ada. Dan undang-undang itu cukup sebenarnya, tapi masalahnya ialah enforcement, pelaksanaan, dan ini selalu menjadi masalah kerana kalau nak enforce mesti ada bukti, dan kalau tidak ada bukti bagaimana nak bawa ke mahkamah? Tiada saksi yang datang dan tiada saksi yang sanggup. Jadi di situlah kita kena lihat bahawa setiap negara pun mempunyai masalah yang sama. Undang-undang cukup tapi dari segi pelaksanaan, dari segi enforcement kurang dan bermasalah. Itu saya rasa cabaran yang perlu diatasi. Baik, Dr. Muhammad, barangkali anda juga ada pandangan tersendiri dalam soal ini, Doktor. Dan apa yang membimbangkan kita sebenarnya ialah ini pun mungkin dianggap sebagai persepsi, tetapi anggapan daripada rakyat Malaysia, anggapan daripada kadang-kadang mungkin rakyat di luar negara juga melihat bahawa Malaysia seolah-olah kebelakangan ini menjadi satu medan yang untuk memudahkan berlakunya rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya, sehingga mereka menganggap bahawa seolah-olah ianya sudah menjadi budaya di negara kita. Doktor. Dalam isu ini saya nak tekankan di sini bila kita bincang dengan isu rasuah dan sebagainya di sektor awam, kita banyak melihat pada penjawat awam, tetapi sebagai penerima, tetapi kita jarang atau kurang berbicara dengan isu yang pemberi, yang banyak bermula dari sektor swasta. Jadi pada tahun 2018 satu provision dalam Akta SPRM diluluskan di Parlimen, iaitu corporate liability yang telah dikuatkuasakan pada bulan Jun 2020, di mana pemberi sekarang kalau dari syarikat swasta dan sebagainya, bukan saja pemberi yang akan dihukum, tetapi sekarang syarikat dan pengarah-pengarah juga akan terlibat. Jadi ini sesuatu sebagaimana Prof kata, kita ada undang-undang banyak, tapi masalah dia ialah enforcement dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang saya rasa perlu diteruskan. Bukan saja penjawat awam akan pengikut Akta SPRM, tetapi mereka juga ada surat keliling dan sebagainya yang akan mengawal mereka. Tetapi dalam satu sesi pada tahun lalu bersama dengan SPRM dan juga pihak QPEX, iaitu kesatuan kita, dan juga dari Auditor General, pejabat Auditor General, kita membuat satu sesi berbincang dengan untuk mengadakan satu peruntukan provisi dalam Akta SPRM, iaitu MIPO, Misconduct in Public Office. Walaupun kita melihat banyak yang penjawat awam yang tak berapa setuju, macam Prof kata tadi, kita ada banyak undang-undang, surat berkeliling dan sebagainya, kenapa perlu ada MIPO ini, tetapi kita melihat dari aspek accountability. Sebab bukan saja isu rasuah, sebab penjawat awam mereka juga bertanggungjawab untuk melihat projek-projek besar yang akan dilaksanakan, di mana sekiranya, macam saya kata tadi sebelum ini, di mana mereka akibat dari tekanan dari pemimpin-pemimpin untuk melaksanakan sesuatu projek, tetapi sebenarnya projek itu tak perlu. Return on investment untuk projek itu mungkin tak ada, tapi akibat dari tekanan, penjawat awam ini meneruskan projek. Contohnya membuat satu taman, theme park dekat atau di satu kawasan, tetapi lepas
habis banner, timpang itu tak digunakan langsung. Dalam tempoh 2-3 tahun, semua dah pecah dan tidak diguna pakai dan so on. Soalnya, kenapa ribu-ribu atau berjuta-juta dibelanjakan untuk projek ini bila ia tidak diperlukan? Dan ini sebenarnya ditimbulkan oleh Auditor General sendiri dalam laporan audit negara yang dikeluarkan. Jadi, sebab itu, satu undang-undang atau provisi MYPO ini, saya rasa satu yang baik kalau kita adakan. Sebab ini akan menolong pejabat awam. Sebab mereka boleh, macam tadi Dr. Muzaffar kata, adakah pejabat awam ni tak berani bercakap dengan pemimpin-pemimpin. Ini sebenarnya MYPO ni bukan untuk menyusahkan pejabat awam. Sebenarnya ini satu weapon untuk pejabat awam untuk membangkitkan kepada pemimpin kalau mereka diberi tekanan untuk meneruskan sesuatu projek. Sebab dalam provisi ini akan memberi signal pada pejabat awam supaya mereka kena berhati-hati, tidak terus melanjutkan projek. Kenapa? Sebab mereka akan dipertanggungjawabkan kalau sesuatu yang tidak betul berjalan. Jadi saya harap MYPO ini sesuatu yang boleh diluluskan. Dan sebenarnya ini idea ini sebenarnya dari SPRM sendiri. Dan kami sokong 100% pada SPRM untuk memasukkan MYPO ini dalam akta SPRM. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Prof ya. Peranan yang dimainkan oleh EAIC sendiri, Prof, dalam usaha untuk meningkatkan kekuatan integriti di kalangan masyarakat, terutamanya di kalangan mereka yang terlibat dalam perkhidmatan awam, swasta dan sebagainya. Apa yang dimainkan, peranan yang dimainkan ataupun dilakukan oleh EAIC sendiri, Prof? Satu misi dan visi yang saya rasa jelas apabila Akta 700 itu diluluskan di Parlimen ialah mewujudkan satu badan yang dapat menjadi badan pemantau kepada agensi-agensi kerajaan tertentu bukan semua, tertentu saja. Ada 21 agensi kerajaan di bawah bidang kuasa EAIC. Dan apa yang berlaku ialah EAIC menerima aduan-aduan daripada orang ramai, daripada individu, daripada syarikat dan sebagainya tentang salah laku ataupun abuse of power, salah guna kuasa oleh penjawat awam dalam agensi-agensi tersebut. Dan apa EAIC akan lakukan ialah membuat siasatan aduan tersebut dan memastikan bahawa lengkap dari segi bukti dan sebagainya dan dibawa kepada mesyuarat Suruhanjaya dan menentukan sama ada perlu dibawa tindakan atau tidak. Tetapi satu yang unik tentang EAIC ini bukan memberi kuasa untuk melaksanakan undang-undang, cuma memantau dengan buat siasatan dan kemudian menyerahkan balik kepada pihak berkuasa yang terlibat atau agensi yang terlibat untuk mengambil tindakan terhadap penjawat awam yang terlibat yang diadukan tersebut dan terpulanglah kepada agensi tersebut mengambil tindakan. Di samping itu EAIC juga melihat pada SOP yang dilaksanakan oleh agensi-agensi tersebut untuk menambah baik apa jua yang kurang dan memastikan mereka menjalankan tugas mereka dengan bertanggungjawab dan dengan saksama. Itu adalah peranannya sebagai di samping memberikan advokasi tentang pentingnya integriti itu kepada agensi-agensi dan pelaku-pelaku dalam agensi-agensi tersebut. Itu adalah peranan utama EAIC. Cuma EAIC tidak memiliki kuasa kepada SPRM. Okey, baik. Kita tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi. Jadi saya juga ingin memberi peluang kepada Dr. Muhammad Mohan. Barangkali selaku Presiden Transparency International Malaysia, tentunya Dr. Muhammad juga mempunyai satu visi yang ataupun satu impian yang cukup tinggi sebenarnya untuk melihat bahawa isu integriti ini sentiasa diberi perhatian yang cukup serius dan tentunya ingin melihat bahawa kedudukan kita dalam CPI juga biarlah berada pada kedudukan yang dihormati sebenarnya. Jadi mungkin ada sesuatu yang ingin anda sampaikan di penghujung ruang bicara ini. Silakan Dr. Muhammad. Okey. Impian saya ialah terutama sekali kehendak politik, political will kena ada dari pemerintah dan juga perlu dibantu oleh pihak pembangkang. Satu isu yang penting yang saya nak beritahu di sini ialah ketelusan dan accountability. Ini satu isu yang saya bimbang buat masa ini tidak berapa
sempurna dalam situasi kita. Jadi dua perkara ini perlu diperbaiki lagi, ketelusan dan accountability. Kena ada accountability. Sebab tanpa accountability kita tak belajar apa kesalahan yang kita buat, bagaimana nak memperbaiki dan sebagainya. Dan akhir sekali saya ingin harapan saya ialah rakyat. Sebab kita ada banyak pemimpin dan situasi politik di sini di Malaysia juga berubah. Harapan saya sangat pada rakyat. Anda yang undi, Anda yang memilih pemimpin. Jadi kalau membawa atau memilih pemimpin yang tidak berintegriti, salah itu siapa? Salah itu salah kita. Betul. Kita yang meletakkan mereka. Jadi rakyat kena berfikir kalau mereka memerlukan pemimpin yang baik untuk masa depan negara, mereka memerlukan pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi pilihlah pemimpin yang berintegriti. Itu harapan saya. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Dr. Mohammad Mohan. Setinggi-tinggi terima kasih juga kepada yang berbahagia Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahamud kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini. Satu perbincangan yang cukup terbuka dan ikhlas sebenarnya, dan sesuatu yang harus kita hormati adalah kesudian kedua-dua tetamu kita ini berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, dan kita harap Prof dan juga Dr. Mohammad barangkali dalam masa mendatang ini kita dapat bersama lagi untuk bercakap tentang isu ini, kerana ini bagi saya merupakan satu isu yang cukup penting dan ianya perlu diperkatakan dan dibangkitkan dari masa ke semasa. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi sebenarnya berada di kedudukan ataupun menghadapi pandemik COVID-19 ini. Ingat, patuhilah SOP yang telah ditetapkan, dan macam selalu kami katakan kepada anda, kita jaga kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita. Jumpa lagi.